Semua kalah saman. Ha? Cuba bandingkan kita buat list pimpinan PAS dengan pimpinan DAP. Siapa paling banyak kena saman, yang kena bayar saman? Cek rekod. Siapa paling banyak buat fitnah, siapa paling banyak kalah saman. Siapa paling banyak minta maaf, siapa yang paling banyak fight. Jadi Lim Guo Eng ni, kes dia, kita tidak menyebelah mana-mana. Kalau Lim Guo Eng merasakan kenyataan dia itu dimanipulasikan, diselewengkan, maka dia perlu fight, dia fight lah. Itu cara dia. Cara anak jantan. Kalau dia rasa dia tidak bersalah, dia akan fight. Ini bukan style macam Razman. Razman ni berkokok je, berderai-derai. Berkokok bukan main hebat. Jihad lah, mempertahankan akidah lah, kan. Last kali bila dengar nak kena saman 5 juta, merangkak, minta maaf. Sanusi pun macam tu juga. Pompang, minta maaf dengan Mahfuz Omar. Kan? Sebut kat saya pemimpin DAP yang perangai macam tu. Tak ada. Sebab itulah puak-puak lebay ni dia marah dengan DAP. Pasal DAP ni kalau bercakap, kau tuduh dia apa-apa pun dia akan fight, dia akan lawan. Sebab dia tahu kenyataan-kenyataan dia, kebanyakan kenyataan DAP itu telah pun diputarbelikkan, apatah lagi disiarkan melalui Malaysia Now. Sumber dia Malaysia Now. Malaysia Now siapa punya? Azmin Semurid punya. Media Azmin Semurid. Awal lagi. Malaysia Now ni bukan baru, dah lama dah media ni. Semua tahu. Malaysia Now ni adalah kepunyaan Azmin Semurid. Jadi kalau dia mengeluarkan statement daripada Lim Guo Eng, yang kononnya mencetus 3R, jadi tak pelik lah, kan? Tak pelik lah kalau media tu datangnya daripada Malaysia Now, kan? Jadi tak pelik. Lim Guo Eng kata dia menafikan, dikabarkan akan menyaman. Itu cara betul. Tak adalah baru kena sergah sikit, melutut, minta maaf. Fitnah pandai. Tapi tak berani nak lawan balik. Takut. Ni geng yang lebay lah. Kan? Abu Jihad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mawan. Sihat, Mawan? Alhamdulillah. Okey, macam ni, saya ada soalan sikit lah saya nak tanya dalam pandangan Abang. Okey, pertama sekali saya nak buat satu announcement lah. Saya bukan jentera jihad lah. Abang tahu lah, saya bukan jentera jihad. Jentera jihad orang Kelantan, saya orang Kedah. Saya pun pernah berhadapan dengan jentera jihad dekat dalam channel Pak Yus. Memang kami kira berdebat lah. Okey, yang tu saya nak betul dulu. Cuma saya nak tanya Abang Wan, Abang Wan perasan tak PAS akhir-akhir ni ataupun Haji Hadi pun dia banyak serang PH tau. Dia nak tarik undi Melayu tau. Abang Wan perasan tak? Dia tak seram no. Dia tak ada serang langsung no. Tapi dia serang DAP. Dia serang DAP. Maknanya sekarang ni dia memang betul-betul perlukan undi Melayu. Yang dia orang tahu PH ni kalau undi bukan Melayu memang solid. Undi bukan Melayu memang solid kepada PH. Cuma saya nak tanya Abang Wan, adakah pengundi Melayu yang akan menentukan dia orang punya jatuh bangun ni? Minta Abang Wan ulas sikit. Kenapa dia terserang UMNO? Pasal dia tahu dalam UMNO tu ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang tidak dia UMNO tapi dia tidak suka dengan Zahid. Kan? Tak suka Zahid. Jadi kumpulan ini diharapkan oleh PAS supaya mereka swing kepada Perikatan Nasional. Yang dalam UMNO ni yang tak suka pada Zahid, dia mengharapkan mereka beri undi kepada Perikatan Nasional. Kan? Jadi sebab itu dia tak nak serang UMNO. Kalau dia serang UMNO, yang sepatutnya dia dapat swing tadi, dia takut tak dapat. Sebab tu dia tidak serang UMNO. Yang dia serang PH. Dan paling mudah dia nak serang adalah PH. Sebab dia gunakan modal DAP. Dalam UMNO dia nak guna modal apa? Paling kuat dia kata UMNO berkawan dengan DAP. Kan? Tapi kalau dia banyak sangat serang UMNO, dia akan kehilangan undi-undi orang yang sepatutnya dia dapat. Kan? Sebab ada orang dia tak suka Zahid, tapi dia masih sayang kepada parti UMNO. Dia tak suka Zahid, tapi dia sayang kepada parti UMNO. Kan? Jadi PAS mengharapkan orang yang tak suka Zahid ini akan swing kepada dia. Dia harapkan itu. Sebab tu PAS banyak attack kepada PH dan DAP. Dia tak attack kepada UMNO. Sebab tu Anwar dalam ceramah dia sebut dekat Selangor baru-baru ni kan. Dia bagi tahu orang UMNO. Kan? Janganlah bodoh sangat. Kau pergi sokong PN yang terang-terang, yang terbukti, bersatu tu, nak mengharamkan UMNO. Lepas tu kau nak pergi sokong dia,
Dan kau harapkan orang ini nak bebaskan Najib. Tak masuk akal lah. Kan? Tak masuk akal lah orang yang nak menghancurkan UMNO, tiba-tiba nak bebaskan Najib. Kan? Jadi sebab itulah PAS membuat keputusan, kita lebih baik kita attack PH, attack PMX dan juga attack DAP. Itu lebih baik daripada dia nak attack UMNO. Sebab dia mengharapkan penyokong-penyokong UMNO. Dia tahu penyokong UMNO ada dua sekarang ni, dua kumpulan. Satu kumpulan tak suka pada Zahid, kan? Jadi yang tak suka pada Zahid inilah yang mereka harapkan dapat swing kepada Perikatan Nasional. Jadi tugas UMNO besar sekarang ni. Tugas UMNO dalam sisi penerangan dia kena tarik ni. Orang yang tak suka Zahid ni, dia kena tarik balik. Ya? Itu kita kena terima lah hakikat dia. Jadi bagi kita PH pula, kita lebih fokus kepada, sepatutnya kita lebih fokus kepada attack PAS. Sebab kekuatan Perikatan Nasional ini terletak kepada PAS, bukan pada Bersatu. Kekuatan dia pada PAS. Kalau kita boleh attack dan serang PAS, maka kita ada harapan yang cerah. Nak serang PAS ini, satu je lah, kita kena faham apa yang dia mainkan. Kena jawablah isu perkauman dia, isu agama dia. Ya? Satu lagi Abang Wan, saya nak tanya, benda ni mungkin dalaman sikit lah, tapi tak apalah kalau Abang Wan tak nak ulas pun tak apalah. Saya nak tanya Abang Wan berkenaan dengan Ustaz Wan Ji tu, Abang Wan boleh ulas tak? Ke terlampau personal sangat? Dia punya pandangan baru ni dalam itulah berkenaan yang dia protes baru ni. Komen-komen dia tu, Ustaz Wan Ji. Saya tak baca, dia banyak sangat komen dia. Yang mana tu isu berkenaan apa? Lah dia komen dia minta tauliah tak dapat. Lepas tu orang kata dia macam PH lah apa semua. Yang tu lah. Tauliah? Tauliah. Sampai sekarang tauliah mengajar. Dia minta sampai sekarang tak dapat lagi sekarang. Yang tu yang saya nampak dia yang dia rungut lah. Saya tak baca statement dia yang terkini. Tapi yang lepas-lepas tentang tauliah tu dah lama dah Ustaz Wan Ji keluh kan. Pernah dia nyatakan lama dah tentang tauliah tu. Tapi yang kenyataan terbaru dia saya tak baca. Kan apa kenyataan dia yang terbaru lah. Kan? Tapi bagi keadilan kita mengiktiraf dia. Sebab itu kita ada buat satu kelas yang Ustaz Wan Ji ada kelas yang diberikan kepada Ustaz Wan Ji ruang untuk dia mengajar di Tropicana di Pejabat Keadilan. Kan? Mana keadilan masih lagi guna pakai lah Ustaz Wan Ji dan kita tidak akan pinggirkan dia. Cuma mungkin dia tidak dapat tauliah di Selangor. Lama dah dia tak dapat tauliah di Selangor ni. Tapi bab tu nak salahkan parti pun tak boleh. Pasal tauliah ni di bawah Majlis Agama, kemudian di bawah Sultan. Kan? Parti nak campur pun tak boleh benda ni. Jadi itu yang kita kena faham. Ya? Pasal tauliah bawah Majlis Agama, kemudian dia melibatkan Sultan. Ya? Nak katakan parti tidak bantu, saya rasa parti dah mengiktiraf dia. Sebab tu parti bagi dia satu ruang untuk dia buat kuliah. Baru ni saya nampak dia ada buat kuliah dekat Tropicana, dekat Ibu Pejabat Keadilan lah. Kan? Okey Abang Wan. Cuma saya nak dia punya pendapat lah kan. Dia bagi tahu apa ni dalam komen dia tu lah. Dia bagi tahu nak lawan PAS ni dia bukan kata lawan macam cikai-cikai lah. Maksudnya nak lawan PAS ni dia mesti Islam kita kena kuat. Dia banyak anjur lah kan dalam PKR ni apa semua ni. Maksudnya dia bagi tahu tak ada orang yang minat nak mendalami agama. Contohnya macam ni lah, dia nak bagi tahu maksud dulu Pak Allah boleh menang besar dengan PAS dulu, yang hampir-hampir PAS nak jatuh pun kerana Islam yang dibawakan oleh Pak Allah dulu. Jadi mungkin dia berpandangan macam itulah. Maksudnya kita nak lawan PAS ni bukan kata ni, maksudnya kita kena kuatkan daripada segi Islam. Pendapat Abang Wan macam mana Wan? Betul. Pak Allah membawa konsep Islam Hadari dan ramai menyangkakan bahawa Pak Allah bersungguh-sungguh nak bawa Islam Hadari. Sebab itu kita kalah teruk zaman Pak Allah dulu. Dan apa masalahnya tentang PMX yang sekarang ni bawa Malaysia Madani? Juga menunjuk kepada Islamik lah. Kan sebuah negara yang mengiktiraf Islam, mempertingkatkan imej Islam. Cuma di zaman Pak Allah berbeza dengan zaman sekarang. Zaman Pak Allah dulu tidak ada WhatsApp, kan? Tidak ada media sosial yang sehebat sekarang. Jadi sebab itulah dia berbeza keadaan waktu itu. Ramai yang baca surat khabar, harakah, baca putusan, baca keadilan, suara keadilan. Semua maklumat dia terhad di situ je. Tapi sekarang ni dah berbeza. Macam Ustaz Wan Ji, kalau dia betul-betul dia orang yang boleh berdepan dengan PAS, dia patut bantulah. Kan? Dia patut bantu, dia buat live, dia kena jawab apa hujah-hujah PAS. Bukan sekadar buat kelas agama saja.
Kalau dia rasa dia nak bantu kerajaan Malaysia Madani, dia kena terangkan. Kan? Itu atas usaha dia lah. Kalau nak tunggu orang datang menuntut dengan dia, kemudian makan masa lah. Kan? Sebab agama ni bukan boleh dibelajar sekejap. Jadi siapa yang ada bekalan, gunakan bekalan tu. Mana ada ilmu agama, gunakan ilmu tu. Dan kita akui memang kita keadilan ni dari segi orang yang tahu agama banyak, tapi tak nak ke depan membantu. Sampai ke PMX sendiri pun nak kena jawab isu-isu agama. Sepatutnya Menteri Agama lebih ke depan. Sepatutnya Biro BIPA ataupun Biro Agama tu dia juga kena defend. Kan? Tapi kita tengok macam keadilan macam sunyi sikit lah. Kan? Agakkan saya berterupa je lah. Kita yang tidak ada kelulusan agama ni. Kan? Tapi cuma kita nasib kita baik sebab kita tak perlu agama tinggi-tinggi kalau nak berdepan dengan orang macam Sanusi. Kalau setakat Temerang Haji Hadi ni, tak perlu kita nak pergi Azhar pun. Kan? Jadi kita nasib baik tang situ. Bermakna konsep agama yang dibawa oleh PAS tu tak tinggi mana pun dalam politik. Tak perlu kita nak buka kitab, nak jawab hujah, tak perlu. Kan? Sebab dia bawa tu agama yang begitu, yang diselewengkan dan mudah kita tahu. Tak perlu tinggi nak katakan bahawa PAS ni menunggang agama. Tak perlu kita nak buka kitab pun. Nak mengatakan PAS penunggang agama, tak perlu nak buka kitab. Sebab jelas. Kan? Apabila hukum sentiasa berubah, apabila dia membenarkan fitnah berleluasa, dia tak pernah tegur pun orang yang membuat fitnah, itu dah jelas. Tak perlu buka kitab pun. Tanya agama lain pun agama lain tahu bahawa fitnah itu salah. Apatah lagi agama Islam. Kau tanya agama lain pun kata fitnah tu tak betul, tak bagus. Jadi tak perlulah kita nak jadi ulama sangat nak berdepan dengan benda-benda macam ni. Kecuali orang bab tafsiran, kan? Mentafsirkan apakah itu Malaysia Madani dari segi konsep Islam sunnah, itu perlukan orang yang pakar. Tapi dalam politik ni, nak berdepan dengan lebay PAS, yang setakat lebay macam Sanusi, Razman, kan? Ni'amah, tak perlu orang ulama sangat nak jawab. Kan? Ustaz Waji pun tak perlu nak jawab benda-benda tu. Ustaz Wanji dia level dia dari segi dasar tu. Dia level dia situ. Kan? Bukan dia nak berdepan dengan Ni'amah. Tak perlu Ustaz Wanji ni. Dia level dia dasar. Perbandingan dia boleh kupas Malaysia Madani itu kan bertepatan tak dengan Islam. Di situ level Ustaz Wanji. Tapi saya respect lah Abang Wan pada PMX sebab ramai orang yang tak tahu. Sampai sekarang ni ada lagi yang tak tahu pasal PMX. Satu, fakta PMX perkenalkan Islamisasi. Yang digebang-gebangkan Kristianisasi kan. Tapi PMX lah yang memperkenalkan daripada tak pakai tudung dia. Yang ni fakta. Yang ni memang tak boleh disangka. Kedua, PMX yang selamatkan UMNO. Yang ni pun ramai orang tak tahu lagi. Ada orang UMNO sendiri pun tak tahu. Yang kata nak haram UMNO tu, PMX yang selamatkan. Betul, yang masa Mahathir nak haramkan UMNO, PMX yang yang ni. Sebab dia tahu yang tu parti mak bapak dia yang pejuang daripada dulu lagi. Yang tu lah yang saya nak bagi tahu. Benda ni kita dah beritahu lama kan. Baru ni lah yang Anwar bagi tahu. Kita dah cakap dah dengan orang UMNO bahawa bersatu yang nak haramkan UMNO. Mahathir dengan Muhyiddin usaha dia nak haramkan UMNO tu benda yang betul. Kita dah bagi tahu lama dah sebelum kita jadi kerajaan pun. Kita dah bagi tahu UMNO ni. Dan kita pun dah bagi tahu yang menghalang usaha untuk mengharamkan UMNO itu adalah Anwar Ibrahim. Dia yang menghalang. Jadi orang UMNO kena tahu benda ni. Banyak orang UMNO tak tahu. Yang menyelamatkan UMNO itu adalah Anwar Ibrahim. Zahid Hamidi pun pernah sebut. Dia kata adalah seseorang pimpinan yang telah pun menentang usaha UMNO itu. Betul. Saya pernah tengok Zahid Hamidi kata macam tu. Betul. Cuma Zahid tak sebut nama Anwar lah. Tapi orang faham pasal benda tu tak jadi rahsia pun. Welcome Cik Yani. Welcome Fitri. Sementara dia nak ambil shift petang. Abang Wan, saya tak boleh cakap lama sebab saya ada kat luar. Line pun tak berapa bagus. Tapi saya tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap atas pentas hari tu. Belakangnya ada Zahid dan beberapa kepimpinan UMNO kan. Tak bersemangat betul. Cheese sampai keluar macam tu. Satu ayat yang memang marah betul lah. Nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim masa tu. Bayangkan. Dan saya rasa
itu membuka mata ramai orang UMNO khususnya bahawa siapa sebenarnya kawan dan siapa sebenarnya musuh. Jadi saya harap orang UMNO janganlah buang undi anda kepada Perikatan Nasional ni. Kerana apa? Kerana ingat apa yang telah mereka ini buat kepada UMNO itu sendiri. Kalau boleh dia nak mengharamkan UMNO, boleh dia nak masuk ke UMNO ni. Kan? Jadi kalau kamu nak nak bina semula UMNO ni, tolaklah Perikatan Nasional ni. Jangan percaya pada parti berkhianat. Okey. Mungkin Fitri boleh sambung. Fitri, next. Untuk topik ni kan, saya sebenarnya kesian dekat penyokong UMNO yang dimanipulasi ataupun dipengaruhi lah. Sebab kita pun tahu yang Tun Mahathir pernah keluarkan satu statement masa 2018. Dia kata dia minta Zahid untuk bubarkan UMNO dan join Bersatu, yang di mana DAP tak pernah keluarkan statement macam tu. PH pun tak pernah keluarkan statement macam tu. Hanya Tun Mahathir dan Bersatu sahaja yang boleh keluarkan statement suruh bubar UMNO. Tapi untuk this time, diorang berjaya pengaruhi PH dan DAP lah punca UMNO sekarang makin lemah. Sedangkan kita pun tahu DAP dengan PH kita tak pernah kacau UMNO. Kita kritik dasar UMNO, kan dia dah salah kalau dia jadi kerajaan. Kita kritik pemerintahan dia, kita tak pernah attack dia punya parti. So sekarang ni saya kesian dekat penyokong UMNO, diorang macam tak tahu siapa sebenarnya lawan dekat diorang. Walaupun diorang tak suka kita, pemimpin UMNO, saya nak pemimpin UMNO. Penyokong UMNO, satu benda yang saya nak bagi tahu dekat sini, yes, kita tahu kita dah lama kritik each other. Kita dah lama, kita memang tak suka each other lah, betul tak? Tapi tak suka pun, awak tak nak nafikan, kita tak pernah minta UMNO dibubarkan. Kita kritik UMNO, tak pernah minta UMNO dibubarkan. Kita lawan direct, kita lawan face to face, kita lawan depan-depan. Kita bukan jenis yang depan senyum, depan kononnya nak berjuang sama-sama kononnya. Tapi belakang berusaha untuk haramkan UMNO, berusaha untuk bubarkan UMNO. Macam mana dekat sini penyokong UMNO boleh katakan PH dengan DAP punca UMNO tu makin lemah? Saya kesian dekat penyokong UMNO yang dimanipulasi, diorang dipengaruhi, diorang macam ditipu dengan pemimpin Perikatan Nasional yang ambil kesempatan dekat UMNO. Dalam masa sama, yang diorang yang pengaruhi awak ni lah, diorang lah yang cuba nak memusnahkan UMNO. Sebab diorang nampak UMNO ni sebagai lawan. Diorang nampak UMNO ni sebagai kompetitor, pesaing mereka. Bukannya satu rakan perjuangan. Diorang naikkan parti diorang. Okey, sambung yang lain. Okey, Ari. Okey, baik. Assalamualaikum. Ya, Bawan. Ya. Seperti yang kita tahu, sejarah-sejarah pun tidak pernah menipu kita. Sejarah-sejarah pun membagi tahu pengkhianat ni kita tak boleh berkawan. Betul. Jadi apa yang kita lawan dulu, kita lawan dengan PH, lawan dengan UMNO, lawan depan-depan. Saya setuju pendapat Fitri. Kalau kita terutama ahli UMNO, kalau kita nak percaya lagi Perikatan Nasional konon yang nak pejuang agama, bangsa, negara, itu tak relevan. Mereka adalah kebanyakan di dalam tu adalah pengkhianat UMNO, pengkhianat PKR, keadilan. Semua pengkhianat masuk di dalam parti tersebut. Parti Bersatu lah, parti PAS lah, yang mana pejuang-pejuang sangat yang Islam tu. Jadi terutama ahli-ahli UMNO jangan terpedaya dengan dakwah-dakwah yang dibawa oleh Perikatan Nasional ni. Dakwah-dakwah yang dibawa Perikatan Nasional ni adalah perpecahan umat. Itu dakwah-dakwah daripada bawa. Jika kita lihat balik pada perjuangan asal, seperti yang semua orang tahu daripada statement Zahid Hamidi yang mengatakan ada seorang yang mempertahankan UMNO dibubarkan. Daripada segi situ kita harus menilai siapa yang mempertahankan untuk UMNO tidak dibubarkan. Yang nak bubar tu Atuk, Dim Tompok, yang mana duk cium peluk Atuk tu, Eddie Mereng. Lepas tu yang abang besar dia, parti gerakan hanya gelak je. Bagus, tepuk tangan duk aja gelak je. Mereka dah cakap Melayu pun tak betul. Ya, apa yang bunyi? Okey, Miwa. Okey. Buka mic. Dah, Wawan. Terima kasih jemput kami. Assalamualaikum semua. Tak, saya semua apa Wawan bunyi tu? Sebabkan semua orang dah sebut
dah sebut point dia, tapi saya memang kelakar lah dengan orang yang bajet UMNO apa ni, UMNO tersakiti lah, hang tu wala-walaun. Tak payahlah nak mengaku yang kau tu ahli UMNO lah, apalah, merepek lah, kan? Orang UMNO ni, dia setia pada parti dia, itu orang UMNO. Di mereka ni, dia tak bekerjasama dengan pengkhianat, tahu tak? UMNO ni adalah parti yang paling awal lah, antara yang terawal dalam Malaysia. Dalam Malaysia ni, dan parti yang ada orang ketuk pintu bilik saya. Parti yang memperjuangkan kemerdekaan dalam untuk negara kita ni. Jadi adakah parti yang begitu setia dengan negara ini akan memilih pengkhianat sebagai kawannya? Of course lah tidak. Kan? Jadi tak perlu ni nak kata aku ni orang UMNO sejak UMNO bergabung dengan PH tidak mahu undi UMNO. Tak payah. Koma tu memang pengkhianat. Kalau dah mengkhianat tu cakap aku pengkhianat UMNO. Tulis macam tu. Tolonglah, please lah. Jangan nak berlakon tersakiti sangat. Come on. Be proud of yourself. Kalau dah mengkhianat tu mengkhianat je. Tak boleh nak cakap apa dah. Itu je. Kita kena ingat yang mencuri ahli Parlimen UMNO berbelah-belah orang adalah bersatu. Satu kerajaan PH dulu, Mahathir telah pun mencuri beberapa ahli Parlimen UMNO. Tujuan dia nak memecah belahkan UMNO. Waktu kita jadi kerajaan dulu. Sebab dia ada 13 kursi ahli parlimen waktu itu bersatu, dia rasakan kekuatan dia tidak cukup untuk nak menyekat Anwar menjadi PM. Jadi suara dia tak cukup. Nak perkuatkan, nak menghalang Anwar ni bersatu kena ramai lah. Jadi sebab itu, dia menggunakan ugutan kepada beberapa orang ahli UMNO dengan kes seperti kes ikan tax, LHDN, SPRM, terlibat terima duit 1 NDB. Dia gunakan ugutan-ugutan ni. Sebab itulah berapa ramai ahli Parlimen UMNO yang telah pun diugut, akhirnya mereka sertai bersatu. Seperti Mas RNT daripada Melaka, seperti Mustafa Muhammad Jeli kan, daripada Kelantan, beberapa orang lagi lah. Yang ini dia telah pun berjaya dicuri oleh bersatu. Orang yang pernah mencuri hak kita, takkan kau nak pergi sokong sekarang ni? Pertama, dia mencuri ahli. Yang kedua, usaha dia nak mengharamkan UMNO. Kan? Itu dia. Dan dalam parti Perikatan Nasional ini, kita kena ingat, semua parti ada masalah besar. Pertama sekali, dia akan bersatu. Bersatu ni macam saya sebut tadi. Pertama, dia nak haramkan UMNO. Yang kedua, dia mencuri ahli Parlimen UMNO. Ini bersatu. Dan kewujudan parti bersatu, seperti mana mula-mula dia tubuhkan dulu, memang dia cakap terus terang, parti bersatu ditubuhkan untuk menggantikan UMNO. Dia nak tarik orang Melayu daripada UMNO tu masuk ke bersatu. Itu tujuan penubuhan parti bersatu. Jadi parti bersatu ni ada track record yang tak baik lah dalam PN. PAS macam tu juga. PAS adalah parti yang pernah mengkapirkan UMNO. Keadilan berlawan dengan UMNO, tapi kita tak sampai ke tahap mengkapirkan dia. Yang pertentangan besar PAS kepada UMNO tu hebat. Sampai di Terengganu ada berlaku dalam satu ceramah, kapak kepala tu sampai mati. Kalau kita buka balik kes tu. Saya pun ingat dulu nama dia popular lah. Sampai mati. Bergaduh dalam program politik. Ini pertentangan dia PAS dengan UMNO. Jadi UMNO kena ingat bagaimana PAS bermusuh dengan dia tu. Begitu hebat sampai ada yang hilang nyawa. Belum cerita pasal Mali lagi. Kan fatwa-fatwa dia tentang UMNO ni. Kan? Ini PAS. Satu lagi apa dah gabungan dalam PN? Gerakan. Gerakan juga ada masalah besar. Gerakan adalah parti yang telah pun membawa hudud ke mahkamah. Selalu kita ulang benda ni. Gerakan adalah parti yang membawa hudud ke mahkamah. DAP, walaupun ada pimpinan dia yang tidak bersetuju dengan hudud, mereka hanya bersetuju dari segi pendapat. Mereka tidak pernah menentang sampai ke peringkat mahkamah. DAP tak pernah ada kes pun DAP bawa hudud ke mahkamah. Tetapi gerakan pernah bawa. Yang menentang Tusan Jawi juga adalah, yang paling kuat menentang Tusan Jawi adalah gerakan. Yang mendesak supaya Abu Chimpeng bawa masuk, itu pun juga adalah daripada gerakan. Kan? Ini tiga parti yang berada dalam PN, semua ada masalah besar. Jadi kalau orang ahli UMNO nak pergi swing kepada PN, saya tak tahu lah macam mana. Itu yang Anwar kata, bodoh lah. Kan? Orang yang pernah khianat engkau, nak pernah mengharamkan parti engkau, yang curi
harta benda dalam rumah kau, kemudian yang pernah cuba nak membakar rumah kau nak pergi berkawan. Tak masuk akal lah.